Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Jeffrey bersama di kumpulan akan menerangkan berkenaan Kesatuan Eropa. Selamat datang ke video pembentangan bagi khusus Kesatuan Eropa. Dalam video kali ini, kami akan membincangkan cabaran-cabaran utama yang sedang dihadapi oleh Kesatuan Eropa atau European Union, seperti Brexit, krisis pelarian, peningkatan populisme dan nasionalisme, serta isu defisit demokrasi. Persoalannya, sejauh manakah cabaran-cabaran ini mempengaruhi kestabilan politik, ekonomi, dan sosial Kesatuan Eropa? Adakah organisasi ini masih mampu mengekalkan perpaduan pada masa depan? Mari kita telusuri bersama. Apa itu Kesatuan Eropa? Sebelum kita melihat cabaran-cabaran tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu apakah sebenarnya Kesatuan Eropa. Kesatuan Eropa merupakan sebuah organisasi yang menghimpunkan negara-negara Eropa melalui kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga perundangan. Penubuhannya bukan sekadar untuk mengukuhkan ekonomi, tetapi yang lebih penting ialah memastikan keamanan, kestabilan dapat dikekalkan selepas benua Eropa mengalami dua peperangan dunia yang telah mengorbankan jutaan nyawa. Sebelum kita melihat cabaran-cabaran tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu apakah sebenarnya Kesatuan Eropa. Kesatuan Eropa merupakan sebuah organisasi yang menghimpunkan negara-negara Eropa melalui kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga perundangan. Penubuhannya bukan sekadar untuk mengukuhkan ekonomi, tetapi yang lebih penting ialah memastikan keamanan dan kestabilan dapat dikekalkan selepas benua Eropa mengalami dua peperangan dunia yang telah mengorbankan jutaan nyawa. Sebelum kita melihat cabaran-cabaran tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu apakah sebenarnya Kesatuan Eropa. Kesatuan Eropa merupakan sebuah organisasi yang menghimpunkan negara-negara Eropa melalui kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga perundangan. Penubuhannya bukan sekadar untuk mengukuhkan ekonomi, tetapi yang lebih penting ialah memastikan keamanan dan kestabilan dapat dikekalkan selepas benua Eropa mengalami dua peperangan dunia yang telah mengorbankan jutaan nyawa. Mari kita lihat sejarah ringkas Kesatuan Eropa. Perjalanan ini bermula pada tahun 1951 dengan penubuhan European Coal and Steel Community atau ECSC. 6 tahun kemudian lahirlah European Economic Community atau EEC melalui Perjanjian Rom. Akhirnya pada tahun 1993, Perjanjian Maastricht secara rasmi menubuhkan Kesatuan Eropa yang kita kenali pada hari ini. Sejak itu, EU berkembang menjadi antara blok politik dan ekonomi yang paling berpengaruh di dunia. Namun begitu, seperti organisasi antarabangsa yang lain, Kesatuan Eropa juga tidak terlepas daripada pelbagai cabaran. Pengunduran United Kingdom melalui Brexit telah mengubah landscape politik Eropa. Krisis pelarian pula menguji semangat solidariti dalam kalangan negara anggota. Pada masa yang sama, peningkatan populisme dan nasionalisme semakin mencabar proses integrasi serantau. Manakala isu defisit demokrasi menimbulkan persoalan tentang sejauh mana suara rakyat benar-benar diambil kira dalam pentadbiran EU. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menghuraikan mengenai Brexit dan implikasinya terhadap Kesatuan Eropa. Pertama sekali, Brexit ialah gabungan perkataan Britain dan Exit yang merujuk kepada pengunduran United Kingdom atau UK daripada EU. Meskipun UK telah menyertai European Union pada tahun 1973, namun hubungan antara UK dan EU sentiasa dipengaruhi oleh isu kedaulatan, immigration dan dasar ekonomi. Dalam referendum pada 23 Jun 2016, seramai 51.9% daripada rakyat UK bersetuju untuk keluar daripada EU dan pengunduran rasmi berlaku pada 31 Januari 2020. Brexit merupakan peristiwa bersejarah kerana untuk pertama kalinya sebuah negara anggota bersetuju untuk meninggalkan EU. Dari aspek ekonomi, Brexit memberi kesan yang besar kepada EU kerana UK merupakan antara penyumbang kewangan terbesar kepada kesatuan tersebut. Kehilangan sumbangan UK memaksa EU menilai semula berkicauan dan meningkatkan sumbangan negara anggota lain. Selain daripada itu, pasaran kewangan turut mengalami ketidaktentuan dan memberi kesan kepada ekonomi global. Dari aspek politik pula, Brexit mencabar proses integrasi Eropah. Keputusan UK menimbulkan persoalan sama ada negara anggota lain yang mempunyai sentimen Euroskeptik akan mengikuti langkah yang sama. Akan tetapi, di satu sisi yang lain,
Brexit turut mendorong EU untuk memperkukuh perpaduan dalaman dan menambah baik dasar-dasar sedia ada bagi mengekalkan keyakinan negara anggota. Dari sudut geopolitik dan keselamatan, kehilangan UK memberi impak yang ketara kerana UK merupakan salah satu kuasa kepemudaan dan diplomatik utama di Eropah. Tanpa penyertaan UK, EU perlu memperkukuh kerjasama pertahanan dan keselamatan bagi memastikan kedudukannya di peringkat antarabangsa terus kukuh. Di samping itu, Brexit turut memberi kesan kepada aspek sosial. Sebelum berlakunya Brexit, rakyat UK dan warga EU bebas untuk bekerja, belajar dan menetap di negara masing-masing. Namun selepas Brexit, peraturan immigration yang lebih ketat telah mengehatkan kebebasan pergerakan serta memberi kesan kepada peluang pekerjaan dan pendidikan. Akhir sekali, Brexit memberikan pembelajaran penting kepada EU. Kesatuan ini kini lebih memberi perhatian kepada kebimbangan rakyat berkaitan kedaulatan negara, immigration dan ketidaksamaan ekonomi. EU juga berusaha untuk meningkatkan ketelusan dalam proses membuat keputusan serta memastikan manfaat integrasi dapat dinikmati secara lebih adil oleh semua negara anggota. Secara keseluruhan, Brexit bukan sahaja memberi cabaran kepada EU dari segi ekonomi, politik, keselamatan dan sosial. Malahan menjadi titik perubahan yang mendorong EU memperkukuh kerjasama dalaman serta menyesuaikan dasar bagi menghadapi cabaran global pada masa depan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira Izzati, memegang nombor matriks PA24160671. Dan hari ini saya akan bincangkan topik berkaitan dengan bagaimana Kesatuan Eropah ataupun EU menggunakan sekatan ekonomi sebagai alat diplomasi. Bayangkan, sesebuah kawasan perumahan yang mempunyai 10 buah rumah, tiba-tiba ratusan mangsa bencana datang meminta perlindungan. Tetapi, hanya rumah yang berada di pintu masuk diwajibkan menerima mereka. Sudah tentu rumah tersebut akan menjadi sesak dan terbeban. Inilah gambaran Peraturan Dublin. Peraturan Dublin menetapkan bahawa pelarian perlu memohon suaka di negara anggota pertama yang mereka memasuki. Oleh sebab kebanyakan pelarian memasuki Eropah melalui Greece dan Itali, kedua-dua negara ini terpaksa menanggung beban yang jauh lebih besar daripada segi kewangan, kemudahan dan sumber manusia. Keadaan ini menimbulkan persoalan tentang keadilan. Jika Kesatuan Eropah dibina atas semangat kerjasama, mengapa tanggungjawab ini tidak dikongsi secara lebih seimbang? Bagi mengatasinya, Kesatuan Eropah telah memperkukuhkan peranan Frontex untuk membantu mengawal sepadan luar, untuk membenteras penyelundupan manusia dan meningkatkan keselamatan. Selain itu, Kesatuan Eropah juga berusaha untuk memperbarui dasar migrasi dan sistem suaka supaya pengagihan pelarian menjadi lebih teratur dan juga adil. Namun, usaha ini masih menghadapi cabaran kerana tidak semua negara anggota bersetuju untuk menerima lebih ramai pelarian. Ada yang mengutamakan keselamatan, berdepan dengan tekanan politik domestik, atau bimbang terhadap kesan ekonomi dan identiti nasional. Perbezaan ini menyukarkan Kesatuan Eropah untuk mencapai satu dasar yang dipersetujui bersama. Sebagai kesimpulan, krisis pelarian menunjukkan bahawa menyeimbangkan nilai kemanusiaan, keselamatan dan kepentingan politik bukanlah sesuatu yang mudah. Kejayaan Kesatuan Eropah bergantung bukan sahaja pada dasar yang baik, tetapi juga pada kesediaan setiap negara anggota untuk berkongsi tanggungjawab secara adil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Syafiqah binti Husin. Pada hari ini, saya akan membentangkan topik berkenaan peningkatan populisme, nasionalisme dan juga defisit demokrasi sebagai cabaran politik yang dihadapi oleh Kesatuan Eropah atau EU. Cabaran-cabaran ini bukan sahaja memberikan kesan kepada hubungan antara negara anggota, malah turut mempengaruhi kestabilan integrasi, identiti Eropah serta keyakinan rakyat terhadap institusi EU. Pertama sekali, saya akan membincangkan berkenaan dengan peningkatan populisme dalam EU. Populisme ialah fahaman politik yang membahagikan masyarakat kepada dua kumpulan, iaitu rakyat biasa dan juga golongan elit. Untuk pengetahuan semua,
penyokong populisme berpendapat bahawa elit politik lebih mementingkan kepentingan sendiri berbanding dengan kebajikan rakyat. Di Kesatuan Eropah, populisme semakin berkembang selepas krisis kewangan Eropah apabila ramai rakyat merasakan manfaat ekonomi tidak dinikmati secara adil. Akhirnya, jurang ekonomi dan peningkatan masyarakat itu menyebabkan sebahagian masyarakat hilang kepercayaan terhadap institusi EU. Selain itu, krisis migrasi pada tahun 2015 turut meningkatkan sokongan kepada parti-parti populis. Kemasukan pelarian dalam jumlah yang besar menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan, peluang pekerjaan dan juga identiti budaya tempatan. Keadaan ini akhirnya telah digunakan oleh parti populis untuk mengkritik dasar migrasi EU dan menuntut kawalan sempadan yang lebih ketat. Akibatnya, identiti nasionalis menjadi semakin kuat manakala identiti sebagai warga Eropah semakin dipersoalkan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang peningkatan nasionalisme. Nasionalisme merujuk kepada fahaman yang mengutamakan kepentingan dan juga kedaulatan negara sendiri. Dalam EU, sesetengah negara anggota berpendapat bahawa institusi EU terlalu banyak campur tangan dalam dasar domestik mereka. Kesan utama nasionalisme ialah penolakan terhadap dasar-dasar EU, khususnya dalam isu imigrasi, ekonomi dan juga undang-undang. Hal ini menyebabkan proses membuat keputusan bersama menjadi lebih sukar kerana setiap negara lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Contohnya di sini adalah di Prancis, Parti Nasional Rally menekankan perlindungan identiti nasional dan mengkritik dasar imigrasi EU. Di Italia pula, Parti Brothers of Italy dan Lega menyokong kawalan sempadan yang lebih ketat. Selain itu, di Hungary, di bawah pimpinan Viktor Orban, sering bertelagah dengan EU berkaitan isu migrasi, demokrasi dan juga kedaulatan negara. Situasi ini menunjukkan bahawa peningkatan nasionalisme boleh melemahkan perpaduan dan solidariti dalam kesatuan Eropah. Cabaran yang ketiga pula ialah defisit demokrasi dalam pentadbiran EU. Defisit demokrasi bermaksud wujudnya jurang antara rakyat dengan institusi EU dalam proses membuat keputusan. Ramai rakyat merasakan mereka kurang mempunyai peluang untuk mempengaruhi dasar-dasar yang memberikan kesan kepada kehidupan mereka. Selain itu, struktur pentadbiran EU yang kompleks menyebabkan ramai masyarakat sukar untuk memahami bagaimana keputusan dibuat. Akibatnya, timbullah pelbagai persepsi bahawa institusi EU kurang telus dan kurang bertanggungjawab kepada rakyat. Keadaan ini akhirnya mengurangkan keyakinan masyarakat terhadap EU dan secara tidak langsung meningkatkan lagi sokongan kepada gerakan populis dan juga nasionalis. Sebagai kesimpulannya, peningkatan populisme, nasionalisme dan defisit demokrasi merupakan antara cabaran politik utama yang sedang dihadapi oleh Kesatuan Eropah. Jika isu-isu ini tidak ditangani dengan baik, maka ia boleh menjejaskan perpaduan rakyat, kestabilan politik dan juga proses integrasi serantau. Oleh kerana itu, EU perlu meningkatkan ketelusan dalam pentadbiran, memperkukuhkan penyertaan rakyat dalam proses membuat keputusan serta mencari keseimbangan antara kepentingan negara anggota dan juga matlamat integrasi Eropah. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. So, hi everyone, nama saya Reza binti Alvina, memegang kad metrik BA 24160-770. So, saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya, yaitu 5.0 masa depan Eropah. So, bayangkan jika satu demi satu negara mula meninggalkan kesatuan Eropah. Adakah organisasi ini masih mampu bertahan atau adakah ia hanya kehilangan pengaruh? Persoalan ini semakin relevan apabila dunia hari ini berdepan dengan pelbagai cabaran seperti Brexit, konflik Rusia-Ukraine, krisis tenaga, inflasi dan kebangkitan nasionalisme. Walaupun begitu,
Kesatuan Eropa atau European Union masih kekal sebagai antara organisasi serantau yang paling berjaya di dunia. Sejak ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua, matlamat utamanya ialah memastikan keamanan, kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi dalam kalangan negara-negara Eropah. So kini persoalannya bukan lagi sama ada EU masih relevan, tetapi bagaimana EU mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dunia yang semakin mencabar. Dari sudut politik, EU masih memainkan peranan penting dalam menyelaraskan dasar luar dan keselamatan negara-negara anggotanya. Walaupun Brexit telah memberi tamparan kepada image integrasi Eropah, kebanyakan negara anggota tetap memilih untuk kekal bersama. Ini menunjukkan bahwa kerjasama dalam EU masih membawa manfaat yang besar. So, dari aspek ekonomi pula, kekuatan utama EU ialah single market atau pasaran tunggal. Sistem ini membolehkan barangan, perkhidmatan, modal dan tenaga kerja bergerak dengan bebas antara negara anggota. Selain itu, penggunaan mata wang euro turut memudahkan perdagangan dan mengukuhkan kestabilan ekonomi, walaupun konflik Rusia-Ukraine memberi kesan kepada inflasi dan bekalan tenaga. EU masih berjaya mengekalkan kedudukannya sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia. So, konflik Rusia-Ukraine juga membuktikan bahawa kerjasama serantau sangat penting, di mana EU telah bertindak secara kolektif dengan mengekalkan sekatan ekonomi terhadap Rusia, menyalurkan bantuan kepada Ukraine serta memperkukuhkan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keselamatan tenaga. Langkah ini menunjukkan bahawa EU masih mempunyai pengaruh yang besar dalam politik antarabangsa. Selain itu, EU turut memberi perhatian kepada masa depan yang lebih mampan melalui European Green Deal, yaitu usaha mengurangkan pelepasan karbon dan mempercepatkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui. Inisiatif ini bukan sahaja melindungi alam sekitar, malah membantu mengurangkan kebergantungan terhadap sumber tenaga luar. Namun begitu, EU masih perlu menghadapi beberapa cabaran, antaranya ialah kebangkitan nasionalisme dan populisme. Namun begitu, EU masih perlu menghadapi beberapa cabaran, antaranya ialah kebangkitan nasionalisme dan populisme, jurang pembangunan ekonomi antara negara anggota serta sikap skeptikal sebahagian masyarakat terhadap institusi EU. Jika isu-isu ini tidak ditangani dengan baik, proses integrasi serantau mungkin akan menjadi semakin sukar. Sebagai penutup, masa depan kesatuan Eropah bukan bergantung kepada sejauh mana cabaran yang dihadapinya, tetapi kepada keupayaan negara-negara anggotanya untuk terus bersatu, saling mempercayai, mencari penyelesaian bersama. Selagi semangat kerjasama itu dikekalkan, ia bukan sahaja mampu terus bertahan, malah berpotensi menjadi contoh terbaik integrasi serantau kepada dunia. So, sekian, terima kasih daripada saya. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku dan mengapa isu-isu ini dianggap sebagai cabaran terbesar kepada kesatuan Eropah pada masa kini? Untuk menjawab persoalan tersebut, mari kita mulakan dengan cabaran yang paling mendapat perhatian dunia, yaitu Brexit. Kesimpulannya, setelah meneliti setiap cabaran yang telah dibentangkan, jelas bahwa kesatuan Eropah sedang berhadapan dengan berbagai ujian yang mampu mempengaruhi masa depannya. Brexit menunjukkan bahwa tidak semua negara anggota mempunyai tahap komitmen yang sama terhadap integrasi serantau. Krisis pelarian pula menguji semangat solidariti antara negara anggota, manakala peningkatan populisme, nasionalisme dan isu defisit demokrasi telah mencabar keyakinan rakyat terhadap institusi kesatuan Eropah. Walau bagaimanapun, kami berpendapat bahwa cabaran-cabaran ini tidak semestinya menandakan kelemahan kesatuan Eropah. Sebaliknya, ia merupakan sebuah peluang untuk organisasi ini melakukan pembaharuan, memperkukuh institusi, meningkatkan ketelusan pentadbiran serta mengukuhkan kerjasama antara negara anggota. Dengan asas ekonomi yang kukuh, hubungan diplomatik yang erat dan komitmen terhadap keamanan, kesatuan Eropah masih mempunyai potensi untuk terus memainkan peranan yang penting di peringkat antarbangsa. Sekian.